Baik, kita ikuti pula reaksi Belanjawan 2021 dari negeri Sarawak. Kita langsung saja bersama Debbie Amanda Padat di RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Azamuddin, salam sejahtera dan salam hormat. Belanjawan 2021 disifatkan sebagai belanjawan adil dalam membantu rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, belanjawan yang dibentangkan semalam dilihat mampu membantu rakyat meneruskan kehidupan dalam menghadapi ancaman pandemik tersebut. Jelas Dato' Patinggi Abang Johari, ini kerana belanjawan itu menyediakan pelbagai insentif untuk diagihkan kepada segenap lapisan masyarakat. Bajet ini juga banyak memberi beberapa insentif untuk membantu mereka yang terjejas oleh COVID-19. Jadi saya ucap terima kasih kepada Kerja Persekutuan di atas bajet yang saya nampak agak adil untuk diagih kepada rakyat yang menghadapi COVID-19. Beliau yang juga pengerusi gabungan Parti Sarawak turut berpuas hati dan berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin atas peruntukan RM4.5 bilion bagi pembangunan infrastruktur di Sarawak selain peruntukan untuk penyukatan tanah hak adat Bumiputra. Dato' Patinggi Abang Johari ditemui media selepas Majlis Anugerah Kewartawanan Kenyalang di Kuching. Pada majlis sama, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg amat menghargai peranan yang dimainkan oleh pihak media ketika dunia mendepani pandemik COVID-19. Dato' Patinggi Abang Johari berkata, pihak media Sarawak telah banyak membantu kerajaan khususnya mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang pandemik tersebut. Sambil mengucapkan terima kasih, Ketua Menteri berkata usaha keras yang berterusan pihak media dalam menyampaikan maklumat terkini mengenai COVID-19 kepada komuniti sangat dihargai. Tegas beliau, kerajaan di bawah pentadbirannya akan terus bekerjasama dengan pihak media demi pembangunan Sarawak. Ini kerana pihak media merupakan ejen perubahan penting yang mampu membentuk pemikiran, mengubah persepsi dan pada masa sama membantu rakyat membuat keputusan. Kerjasama kerajaan negeri dan pihak media juga telah memberi manfaat besar kepada Sarawak, terutama dalam mempromosi pelbagai usaha negeri untuk kemajuan ekonomi menerusi pelaburan dari luar. Dato' Patinggi Abang Johari berucap pada Majlis Anugerah Kewartawanan Kenyalang ke-32 di Kuching. Pada majlis berkenaan, Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak turut merangkul beberapa anugerah menerusi Muhammad Shadikin Bahrain yang memenangi Anugerah Emas Kewartawanan Penyiaran, Muhammad Al-Hadi Syamsawi Anugerah Emas Perak Kewartawanan Penyiaran dan Firdaus Arasi Idris Anugerah Emas Kewartawanan Kelestarian. Manakala RTM Sarawak turut menerima gangsa untuk beberapa anugerah menerusi Wartawan Yati Jaya untuk Anugerah Kewartawanan Ekonomi dan Perniagaan, Firdaus Arasi Idris Anugerah Kewartawanan Kesejahteraan Komuniti dan Pembangunan Luar Bandar serta Monica Gary untuk Anugerah Kewartawanan Ekonomi Digital. Peruntukan RM4.5 bilion bagi pembangunan infrastruktur di Sarawak ternyata menunjukkan keprihatinan dan ketulusan Kerajaan Persekutuan dalam membangunkan negeri ini. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah menyambut baik terhadap intipati Belanjawan 2021 yang dilihat membantu keperluan rakyat dalam meneruskan kelangsungan hidup. Saya melihat bajet ini dibuat dalam begitu halus sekali sehingga ia dapat lebih untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat segenap pelosok, sama ada mereka itu adalah belia, sama ada mereka itu adalah ibu tunggal, sama ada mereka itu adalah petani nelayan, mereka itu adalah mereka yang jadi usahawan-usahawan kecil. Semua segenap sektor masyarakat akan menerima sedikit sebanyak ada imbuhan ataupun manfaat daripada bajet ini. Tambahnya, jumlah peruntukan pembangunan bagi Sarawak tidak harus dipersoalkan ketika ini kerana usaha untuk mengeluarkan rakyat daripada belenggu pandemik COVID-19 lebih diutamakan. Dalam pada itu, beliau juga yakin Belanjawan Sarawak 2021 yang akan dibentangkan Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Isnin ini akan terus mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Datuk Abdul Karim berucap merasmikan Majlis Malam Penghargaan Lembaga Pengarah Majlis Seni Sarawak di Kuching. Sedar akan cabaran negara yang sedang berdepan dengan pandemik COVID-19, penggiat industri sektor pembinaan di Sarawak akur dengan peruntukan bagi sektor pembangunan. Bagi Presiden Persatuan Kontraktor Petroleum Sarawak, Dato' Rahman Leriwu, pihaknya akan mencari kaedah lain bagi mendapatkan pendapatan daripada sektor perniagaannya. Mencari jalan sesuai bagi menghidupkan ahli-ahli kami di dalam peluang-peluang perniagaan di tahun hadapan. Namun beliau memuji usaha kerajaan meletakkan keutamaan dalam sektor kesihatan yang amat diperlukan ketika ini. Sementara itu, bagi Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Loki Chiang, dengan peruntukan pembangunan Sarawak yang serupa dengan tahun lepas, kerajaan negeri diharap lebih bijak mengatur strategi membangunkan industri di negeri ini. Even though the federal government, year in, year out, memang give us that amount only, which is not a lot to me. But the Sarawak government under CM Abang Jo lah, pandai-pandai lah. We know how to create our own income. Sementara itu, bantuan pembiayaan kepada usahawan Bumi Putra dan perusahaan kecil sederhana PKS serta PKS Mikro berjumlah 4.6 bilion ringgit diharap dapat memulihkan semula operasi perniagaan yang terjejas ekoran COVID-19. Pengerusi Persatuan Pengusaha Kek Lapis Sarawak, Rabit Amit berkata bantuan itu dilihat dapat membantu usahawan termasuk pengusaha kek lapis di negeri ini untuk mempertingkat perusahaan masing-masing. Dengan adanya macam tu dapatlah semua, jangan pilih jangan pilih semua usahawan, baik yang usahawan besar, usahawan di rumah, usahawan yang kecil-kecilan tu, yang ada kedai, ya semua dapat merasa. Terima kasih juga dengan kerajaan kerana memberi peluang dengan dana yang diberi. Dengan adanya bantuan daripada kerajaan yang untuk skim mikro, dapat jugalah untuk membantu usahawan yang buat masa tu lah memang ekonomi kami orang usahawan yang teruk lah. Penjawat Perkhidmatan Awam di Sarawak diseru agar menghargai insentif-insentif yang diumumkan di bawah Belanjawan 2021 semalam. Pengerusi Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX Sarawak, Ahmad Mahli berkata, ini termasuk penurunan cukai pendapatan serta pengeluaran simpanan akaun satu kumpulan wang simpanan pekerja sebanyak RM500 sebulan untuk tempoh setahun selain tambahan allowance khas COVID-19 kepada anggota Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan KKM sebanyak RM500 secara sekali bayar. Beliau yang dihubungi RTM berkata inisiatif berkenaan membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap sumbangan penjawat awam yang menjadi tiang seri pembangunan negara selama ini. QPEX Negeri Sarawak berharap dengan pembentangan bajet ini, kerajaan akan terus dapat menjana serta memperkembangkan lagi tahap ekonomi negara kita dengan lebih mantap dan kukuh demi kelestarian pembangunan rakyat dan negara pada masa yang akan datang. Kenaikan kadar allowance daripada RM6 kepada RM8 sejam untuk pegawai bomba bantuan yang diumumkan dalam Belanjawan 2021 semalam turut mendapat reaksi positif daripada bomba Limbang. Bagi kami di Limbang, bomba kami amat berterima kasih lah kerana ini satu suntikan semangat untuk para frontliner untuk bekerja lebih gigih lah kerana usaha mereka selama ini dihargai. Selain itu, bantuan khas keuangan RM600 secara sekali bayar kepada penjawat awam grade 56 dan ke bawah turut menggembirakan kaki tangan awam di utara negeri ini. Saya berasa sangat berterima kasih dengan apa yang diberikan oleh kerajaan sebanyak RM600 one off. Terima kasih sangat-sangat.
Saya sebagai seorang penjawat awam mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan kerana memberikan bantuan ini. Saya secara peribadi amat berterima kasih kepada pihak kerajaan di atas bajet yang telah diumumkan sebentar tadi. Sekian, terima kasih. So, dengan adanya bajet tersebut untuk frontliner, terutamanya barisan hadapan COVID-19, so dapat menyuntik semangat pekerja-pekerja di barisan hadapan dan mereka merasa dihargai. Sementara itu, Lembaga Pemegang Amanah Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia MPOCC turut menyambut baik peruntukan khas program pensijilan minyak kelapa sawit bernilai RM20 juta yang diumumkan pada Belanjawan 2021 semalam. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah MPOCC, Mohtar Suhaili berkata, dengan adanya peruntukan bagi program pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO itu, ia bakal merancakkan lagi pertumbuhan dan peningkatan daya saing industri sawit negara. Tentunya adalah satu berita baik yang sebagaimana diumumkan dalam Belanjawan 2021 bagi merancakkan pertumbuhan dan peningkatan daya saing industri sawit negara. Ini juga dapat digunakan untuk meneruskan lagi, memastikan lebih banyak pemain industri khususnya pekebun-pekebun kecil persendirian untuk mendapat dibantu bagi mendapatkan pensijilan ini. Dalam pada itu, Mohtar turut mencadangkan agar dana khas diwujudkan untuk tujuan mempromosi MPSO ke peringkat yang seterusnya, khususnya bagi memastikan pensijilan berkenaan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Beliau yang dihubungi pemberita RTM turut menjelaskan ini kerana MPSO merupakan salah satu komponen terpenting dalam mengekalkan serta memelihara standard dan kualiti pengeluaran hasil minyak sawit negara yang juga terkenal sebagai antara minyak sawit berkualiti di dunia. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azamuddin di Angkasa Puri. Silakan Azam. Ya, Debbie, terima kasih. Baik, seterusnya